Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain. Babu ma ja'a fi mirathil jaddati ma'a ibniha. Wa bi qala haddatsana Al-Hasan ibnu Arafah qala haddatsana Yazid ibn Harun an Muhammad ibn Salim an Sya'bi an Masruq an Abdullah ibn Mas'ud qala fil jaddati ma'a ibniha innaha awwalu jaddatin at'amaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudusan ma'a ibniha wa ibnuha hayy. Hadzal hadits hadza haditsun la na'rifuhu marfu'a illa min hadzal wajh wa qad warratha ba'du ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jaddata ma'a ibniha wa lam yuwarrithha ba'duhum. Bau ma jaa fi mirasil khal. Wa bi qala haddatsana Bundar qala haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi qala haddatsana Sufyan an Abdurrahman ibn al-Harith an Hakim ibn Abbad ibn Hunayf an Abi Umamah ibn Sahl ibn Hunayf qala kataba ma'i Umar ibn al-Khattab ila Abi Ubaidah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah wa rasuluhu maula man la maula lahu wal khalu warithu man la waritha lah. Wa fil bab an Aisyah wal Miqdam ibn Ma'di Karib. Hadza haditsun hasanun sahih. Wa bihi qala akhbarana Ishaq bin Mansur qala akhbarana Abu Asim an Ibn Jurayj an Amr bin Muslim an Tawus an Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khalu warithu man la waritha lah wa hadha hadithun hasanun gharib wa qad arsalahu ba'duhum wa lam yadhkur fihi an Aisyah wa ikhtalafa fihi ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam fa waratha ba'duhum al-khala wal-khalata wal-ammata wa ila hadha al-hadith dhahaba aktsaru ahli al-ilmi fi tawrisi zawil arham wa amma Zaid bin Thabit falam yuwarithhum wa ja'ala al-miratha fi baitil mal. Ini bab berhubung dengan pusaka nenek bersama dengan anak lelakinya. Riwayat daripada Masruq daripada Ibnu Mas'ud katanya berhubung dengan nenek yang ada bersama dengan anaknya. Ia adalah nenek yang pertama yang telah diberikan bahagian pusaka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1/6 bersama dengan anak lelakinya dan anak lelakinya itu masih lagi hidup. Ini sebuah hadis yang kita tidak mengetahuinya sebagai marfu', yakni diangkat kepada Nabi SAW kecuali melalui jalan ini. Sebahagian daripada sahabat Nabi SAW memutuskan supaya diberikan warisan kepada nenek bersama dengan anaknya, sedangkan sebahagian yakni sahabat yang lain tidak memberikan bahagiannya harta pusaka. Tajuk ni dia berkenaan dengan seorang nenek, maknanya yang mati tu cucu dia lah. Maknanya seorang tu mati dalam keadaan ada ayah dia ada nenek dia. Apa hukum dia? Jadi hadis ni
Kalau kita tengok ini adalah sebagai kata-kata Ibnu Mas'ud, tetapi bila dia kata dia adalah nenek yang pertama yang diberikan bahagian harta pusaka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1/6 bersama dengan anaknya. Maknanya apa yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud ini adalah keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana beliau meriwayatkan daripada Nabi lah. Walaupun kata-kata dia, tetapi itu adalah keputusan yang telah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Ibnu Mas'ud meriwayatkan kepada kita. Jadi dia mendapat 1/6. Cuma dia kena betul sikit, nombor 48 tu. Yazid ibnu Harun menceritakan kepada kami daripada tu, tak tinggal tu, daripada dia duduk bawah tu, Muhammad bin Salim Al-Hamdani Al-Kufi Abu Sahib, duduk situ. Muhammad bin Salim duduk atas tu, tak tinggal situ. Sebab kalau tengok dalam mata dia tu, hadatsana Yazid bin Harun an Muhammad bin Salim an Sya'bi. Situ dia ada dah komentar, Muhammad bin Salim ni seorang yang dhaif. Seorang yang dhaif. Sebab itulah Imam Tirmizi pun dia komentar di sini, hadis ni kita tidak mengetahui sebagai marfu', melainkan melalui wajah ni, melalui jalan ini. Jadi nenek ni bila dia maknanya mati tu cucu dia, tak? Lepas tu anak lelaki dia ada juga. Mana dia boleh dapat juga. Sebab nenek ni dia kira seperti ibu lah. Oleh kerana si mati ni, mana cucu mati, tak? Dia meninggalkan seorang ayah, seorang nenek, seorang bapa, seorang nenek. Mak tak ada. Mak tak ada di sini. Mak dia mati sebelum daripada dia mati. Jadi bila mak tak ada, bahagia ibu tadi 1/6 berpindah kepada nenek dia. Tu dia panggil bahagia untuk ibu tu, untuk nenek tu ada. Asalnya itu adalah bahagia ibu. Oleh kerana ibu tak ada, maka berpindah kepada nenek. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW memberi 1/6. 1/6. Dan oleh kerana benda ni tidak berapa masyhur dah, diriwayatkan oleh sahabat, tidak berapa masyhur, maka ada khilaf lah. Maknanya benda ni khilaf di zaman Nabi, di zaman sahabat lagi. Khilaf ni zaman sahabat. Jadi tadi kita nak kata Quran so, Nabi so, apa ada khilaf. Jadi khilaf ni biasa, zaman sahabat pun ada khilaf. Dia khilaf tu berpunca antaranya daripada riwayat tu diterima oleh sahabat ataupun tidak. Cara sahabat memahami satu benda tu dia tidak sama. Nombor 49 tu, yang ni bapa kepada si mati masih lagi hidup. Jadi anak lelaki tadi, maknanya nenek tadi ada anak lelaki, jadi anak lelaki tu adalah bapa kepada si mati. Mengikut Syekh Abdul Haq Ad-Dahlawi, ni di antara ulama hadis ya peringkat awal lah, sebelum daripada Syekh Waliullah lagi. Syekh Abdul Haq Ad-Dahlawi, dia ada syarah Mishkat dia ni. Dia ada dua syarah Mishkat dia. Asyi'atul Lama'at dalam bahasa Parsi, Lama'atut Tanqih dalam bahasa Arab. Jadi dia ni sebelum zaman Waliullah lagi. Jadi kata Syekh Abdul Haq Ad-Dahlawi, seorang nenek sama ada sebelah bapa atau ibu akan gugur daripada menerima harta pusaka sekiranya ibu si mati masih hidup. Seperti kita sebut tadilah. Nenek sebelah bapa atau ibu akan gugur daripada menerima pusaka. Mana nenek ni tak kira sebelah ayah ke sebelah mak. Kalau ada mak tu, mak si mati, dia tidak mendapat harta pusaka.
nenek sebelah ibu tidak mendapat bahagian kerana wujud idlaq. Idlaq ni apa? Hubungan seorang dengan si mati secara nasab. Maknanya kalau si mati tu ada mak, ada nenek. Jadi hak hubungan paling dekat sekali dengan si mati, mak dia ke nenek dia. Tentu sekali mak dia. Jadi itu panggil idlaq. Maknanya si mati tu lebih hampir dengan ibu dia berbanding dengan nenek dia. Jadi bila ada ibu, nenek tak dapat. Mahjub nenek kerana ibu. Kerana wujud idlaq baginya dengan ibu, yang ini secara langsung, dan sebabnya sama, iaitu umumah. Maknanya keibuan. Maknanya nenek dengan ibu ni dia sama je. Maknanya asal, dia panggil asal. Asal tu panggil umumah. Umumah tu maknanya tengok ke sebelah atas, yang ni asal, cuma asal tu ibu. Mana nenek pun ibu juga, sebab nenek ni asal kepada ibu. Jadi si mati ni dia berasal daripada ibu dia, ibu dia ni berasal daripada nenek. Cuma dalam bab atau pusaka ni bila hak terdekat ada, maka yang jauh tidak diberikan. Manakala nenek sebelah bapa terhalang, terdinding lah, mahjub, kerana adanya sebab yang sama. Ini kerana idlaq tadi, dan lebih dekat kekeluargaan. Maknanya bapa tu lebih dekat lagi. Maknanya nenek tadi nenek sebelah bapa dia terhalang dengan sebab kekeluargaan, dan juga nenek sebelah bapa gugur bahagiannya dengan sebab adanya bapa. Nenek sebelah bapa gugur bahagiannya dengan sebab adanya bapa, tetapi tidak gugur nenek sebelah ibu. Jadi kata khilaf ni sebab apa? Inilah pendapat Uthman, Ali dan Zaid bin Sabit. Jadi Imam Tirmizi kata tadi, wa qad warasa ba'du ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam al-jaddatu ma'a ibniha wa lam yuwaris ba'dahum. Mana nenek tadi bila ada anak dia, sebahagian sahabat kata tidak menerima, sebahagian sahabat kata terima harta pusaka, sebahagian kata tidak. Jadi tadi nenek sebelah bapa gugur bahagiannya. Nenek sebelah bapa yang gugur bahagiannya dengan sebab adanya bapa. Maknanya kalau ikut tajuk ni dia tak sesuai lah dengan pendapat Uthman, Ali dan Zaid bin Sabit. Kemudian ada dinukilkan daripada Umar, Ibnu Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari bahawa ibu kepada bapa mewarisi harta bersama dengan bapa. Mana hak hadis ni, hak hadis terjematul bab ni. Sebab hak ni riwayat daripada Ibnu Mas'ud. Tentu sekali Ibnu Mas'ud tu dia berpendapat mengikut hadis yang dia riwayat. Ni kan dia kata an Abdullah bin Mas'ud qala fil jaddati ma'a ibniha. Nenek bersama dengan anak dia, yang ni bapa kepada si mati. Dialah nenek yang pertama yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pusaka 1/6. Jadi diberi ke 1/6 ni atas dasar asabah lah. Sebab kalimah yang digunakan di situ at'amaha. Mana memberi rezeki. Maknanya kalau ada lebih lah. Kalau ada lebih dapatlah, kalau tak ada, maknanya kalau semua tu boleh kerana dibahagikan terlebih dahulu kepada ashabul furud. Kalau ada bahagian masing-masing tu, kalau dia telah menghabisi, nak muju ada kepada asabah ni. Kadang-kadang dia ada dalam senarai tetapi tak ada bahagian, ada juga. Jadi mengikut Umar Al-Khattab, mengikut Ibnu Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari, ibu kepada bapa mewarisi harta bersama dengan bapa. Sebab itulah kita baca tadi, nenek sebelah bapa dia tidak terdinding dengan sebab bapa tadi. Dia dapat juga. Kemudian di kalangan tabi'in, pendapat ni dipilih oleh Qadhi Syuraih, Hasan Basri dan Ibnu Sirin. Berdasarkan kepada hadis inilah dikatakan bahawa nenek tidak ada bahagian pusaka dan apa yang diberikan
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah rezeki, yakni asabah. Bukan sebagai pusaka sebagaimana yang ditunjukkan oleh lafaz hadis tadi. Awwalu jaddah at'amaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Jadi at'amaha tu itu panggil asabah lah. Seperti hadis 2101 dah 2101 bani hak Nabi beri kepada datuk tu, mula-mula Nabi kata 1 penel. Lepas tu datuk tu pergi, Nabi pun kata pula kamu mendapat 1/6 lagi. Jadi 1/6 lagi tu dikira sebagai rezeki. Tu'mah tu'mah mana asabah, tidak sebagai fardu. Jadi 1/6 pertama untuk datuk tu, kita bincang baru ni, 1/6 pertama tu datuk tu farak dia, furuk dia, dan 1/6 pula tu asabah. Nenek tidak ada bahagian pusaka. Mana ada pendapat yang mengatakan bahawa nenek tidak ada atau pusaka, yang ni farak, dan apa yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah rezeki, yang ni asabah. Bukan sebagai bahagian pusaka sebagaimana yang ditunjukkan oleh lafaz hadis, yang paling dekat dan yang paling jauh sama semuanya. Mana datuk nenek hok jauh ke nenek dekat sama aja. Itu dalam kitab Lama'atut Tanqih. Kemudian hok komentar Imam Tirmizi, Imam Tirmizi kata hadza haditsul la na'rifu marfu'a. Hadis ni kita tidak mengetahui diriwayatkan secara marfu'. Maknanya dikaitkan kepada Nabi, diangkat kepada Nabi, orang kata marfu'. Kalau hak Ibnu Mas'ud kata ni tanpa disebutkan Nabi kata, hak tu dia panggil mauquf. Dia panggil mauquf. Mauquf tu apa? Kata-kata sahabat. Jadi kata Imam Tirmizi, ini sahaja melalui tariq ni, melalui tariq Sya'bi daripada Muhammad bin Salim, daripada Masruq. Hak ni sahaja kita tahu sebagai marfu'. Nombor 50 tu yang mahfuz, mana yang terpelihara, mana yang lebih sahih, yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang lebih kukuh lagi. Jadi yang mahfuz, yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih kukuh lagi, ia merupakan hadis mauquf kepada Ibnu Mas'ud. Maknanya hal ini adalah kata-kata Ibnu Mas'ud. Ijtihad Ibnu Mas'ud. Sebagaimana dalam riwayat Ad-Darimi, maknanya kalau kita buka dalam Sunan Darimi ataupun Musnad Ad-Darimi, hal lebih kukuhnya ini adalah kata-kata Ibnu Mas'ud, berhenti setakat Ibnu Mas'ud, tidak sampai kepada Nabi. Kemudian nota 51 tu sebenarnya dia lebih kurang je dengan apa yang kita sebut daripada Syekh Abdul Haq Ad-Dahlawi itu. Dahlawi itu Delhi lah. Cuma orang dia tu dia panggil Delhi pun ada, Dilli pun ada juga. Dilli, Delhi, Dahlawi. Orang Arab panggil Dahlawi. Delhi, lebih kurang je. Kemudian bab berhubung dengan pusaka bapa saudara sebelah ibu, khal. Bapa saudara sebelah ibu, dia kena panjang khal. Kalau khallun, khal tu cuka. Kita pergi ke kedai bagi arak ni, khal itu dia khal, cuka lah. Cuma bila kata khal tu orang faham cuka tu cuka tambah lah. Bukan hak sintetik tu. Bab berhubung pusaka bapa saudara sebelah ibu. Jadi bapa saudara sebelah ibu ni termasuk dalam senarai zawil arham. Zawil arham ni anak beranak lah. Cuma dalam istilah dia zawil arham ni hak tidak ashabul furud, hak tidak asabah. Dah. Hak jauh lah, warga jauh. Hak tidak ashabul furu', hak tidak asabah. Mereka merupakan kerabat yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan si mati selain dari ashabul furu' dan ashab asabah.
Jadi asal furu tu orang ada bahagian khusus lah. 1/2, 1/4, 1/3, 1/6, 1/8, 2/3. Harta pusaka yang tidak mempunyai waris yang berhak atau ada waris, tetapi masih terdapat lebihan setelah diberikan kepada waris yang berhak, maka harta tersebut akan diserahkan kepada Baitul Mal. Baitul Mal maknanya pusat zakat lah. Bukan pusat zakat. Maknanya majlis agama lah. Dia ada bahagian pentadbiran harta-harta orang Islam, Baitul Mal. Maknanya bahagian ni dia akan terima lah duit. Tak kira lah duit apa? Duit daripada ghanimah ke, dah. Itu panggil Baitul Mal. Contohnya, mana contoh zawil arham, anak lelaki dan anak perempuan kepada anak perempuan. Orang panggil ibnul binti. Bintul binti. Mana cucu lah, cucu yang ni cucu kau anak perempuan. Dia tak kuat berbanding cucu tu, maknanya kalau anak dia tu anak lelaki. Ibnul ibni. Kita kata anak kepada anak lelaki, dia tu ashabul furu' juga. Kalau tak ada anak. Kalau kita baca sebelum pada ni, ibnul ibni tu. Ibnul ibni. Cucu, Kalau si mati tu tak ada tinggal anak, ada cucu, dah. Maknanya anak lelaki dia mati dah. Maka bahagian anak lelaki dia tu, kalau ada cucu lelaki, yang ni anak pada anak lelaki dia tadi, maka anak lelaki pada anak lelaki dia tu akan dapat. Tetapi di sini anak lelaki dan juga anak perempuan kepada anak perempuan, dia panggil ibnul binti, bintul binti. Anak lelaki dan anak perempuan kepada saudara-saudara perempuan. Maknanya apa? Anak saudara lah. Anak saudara kita. Anak saudara kita. Orang panggil ibnul akh. Ibnul bint, ibnul ukhti, ibnul ukhti. Ibnul ukhti, bintul ukhti. Kemudian bapa saudara sebelah ibu. Ni tajuk bab ni. Bapa saudara sebelah ibu, khal. Ibu saudara sebelah ibu, khalah. Ibu saudara sebelah ibu, ibu saudara sebelah bapa. Ibu saudara sebelah ibu, khalah, dan ibu saudara sebelah bapa. Dia kena gitulah, kena ejah sikit. Ibu saudara sebelah ibu dan bapa, maknanya ibu saudara sebelah bapa. Ammah. Kita pok darah belaka, pok darah tak kira. Alik ayah ke, alik mak ke, main pok darah macam. Dah. Tapi orang Arab ni dia membezakan. Kemudian bapa kepada ibu. Bapa kepada ibu apa dia? Bapa kepada ibu. Mana tok sebelah ibu. Tok sebelah ibu. Tok sebelah ibu ni dia tidak sekuat tok sebelah bapa. Dan lain-lain. Jadi riwayat daripada siapa dia ni? Panjang ni daripada Hakim bin Abbad bin Hunayf. Ni daripada Abi Umamah bin Sahal bin Hunayf. Jadi riwayat daripada Abi Umamah bin Sahal ibn Hunayf, katanya Umar Al-Khattab pernah mengirim saya dengan surat kepada Abu Ubaidah. Maknanya Umar tulis surat sepucuk hantar melalui Abi Umamah. Hantar kepada siapa? Abu Ubaidah. Nak tanya tentang hadis. Bukan nak tanya ni. Maknanya memberitahu hadis. Hadis tu, Allah wa rasuluhu maula malla maulalah. Malla maulalah. Allah dan Rasul itu adalah maula.
kepada orang yang tidak ada maula baginya. Dan bapa saudara itu adalah waris kepada orang yang tidak ada pewaris baginya. Maknanya tak ada ashabul furu' dan juga tidak ada asabah. Maka bapa saudara lah yang mewarisi. Maknanya kalau kita tengok sepitah lalu daripada hadis ni menjadi dalil kepada zawil arham, yang mana bapa saudara sebelah ibu tu salah seorang daripada zawil arham. Maknanya zawil arham ni dia mendapat juga harta faraid tu. Maknanya tidak segera diserahkan kepada Baitul Mal. Oleh kerana ada pak saudara sebelah ibu ni, maka dialah dulu dapat. Jadi dalam hadis ni, kalau kita tengok Allah wa Rasulu maula. Maula ni dia perkataan, orang panggil perkataan kalimah mushtarak. Jadi satu kalimah mengandungi banyak makna. Maula ni mana penjaga, pelindung. Dia panggil maula juga. Orang yang membebaskan hamba, dia panggil maula. Hamba yang dibebaskan pun maula juga. Macam Nafi' dah. Nafi' itu maula kepada Ibnu Umar. Kemudian hak nanti kita akan baca bab hadis nombor berapa ni, maula Nabi ni. Ada seorang maula Nabi ni jatuh daripada pokok tamar dalam hadis 2105 tu. Dia panggil maula juga. Tapi kalau mengikut Syiah, maula tu imam maksum. Tu tak betul. Jadi maula ni maulana lah kalau kita. Maula tu tidak disandarkan pada siapa-siapa. Kalau disandarkan kepada kita kata maulana. Cuma maulana tu maknanya tu guru lah, ustaz, tu guru kita, tuan guru. Itu makna maulana. Dia tak ada gapo maulana ke ustaz ke serupa je. Cuma orang ni kalau bunyi ngaji India maulana. Dah. Kalau tu universiti ni profesor. Kalau pondok tuan guru. Jadi maula tu dia banyak makna. Cuma pokok Syiah ni dia salah faham hadis. Man kuntu maulahu fa'ali maulahu. Siapa-siapa aku ni maula kepadanya, dah. Maka Ali tu mesti maula kepadanya juga. Maknanya kalau orang tu bertuankan kepada Nabi, maka dia bertuankan juga kepada Sayyidina Ali. Maknanya kalau orang tu mengakui kepimpinan Nabi, maka dia kena akui juga kepimpinan Sayyidina Ali. Cuma orang Syiah ni dia pegang Ali itulah telah dilantik oleh Nabi menjadi ketua lepas daripada wafat Nabi. Padahal cerita sebenarnya Ali itu telah dilantik oleh Nabi menjadi ketua, iaitu ketika Nabi SAW hantar Sayyidina Ali ke Yaman untuk pungut zakat. Dah. Maknanya hadis tu man kuntu maulahu fa'ali maulahu tu bukan merujuk kepada lepas daripada Nabi wafat. Hak tu sebenarnya merujuk kepada pelantikan Sayyidina Ali yang telah dibuat oleh Nabi. Sebelum Nabi SAW pergi buat haji tu, hajatul wada' tu, Nabi telah hantar Ali ke Yaman kutip zakat. Ada urusan-urusan lain lagi. Dah. Jadi sana tu adalah sosek-sosek tak puas hati dengan kepimpinan Sayyidina Ali. Jadi sosek-sosek tu tak habis sehingga sesat buat haji pun bunyi lagi. Sehinggalah dalam perjalanan orang panggil tiba di Tasik, orang panggil Ghadir Khum tu bunyi lagi. Maka Nabi SAW sebut benda ni, sebut hadis tu. Cuma orang Syiah dia salah faham. Dia kata tu pelantikan akan datang, padahal tu telah dibuat pelantikan berkenaan dengan rombongan ke Yaman tu. Dia tidak ada kena-mengena dengan pelantikan selepas daripada Nabi wafat sebagai khalifah, sebagai imam maksum. Tak ada kena-mengena. Sebab kalau tentu dah nak lantik sebagai imam maksum,
Bapa Nabi SAW tidak beritahu pada 10 Zulhijjah tu hari nahar. Di mana? Di Mekah tu, di Padang Arafah, ketika semua sahabat ada. Hak hadis man kuntu maulahu tu Nabi sebut bila? Di Ghadir Khum. Itu 18 hari bulan. 18 Zulhijjah. Dalam perjalanan balik ke Madinah. Jadi kalau orang tu orang Yaman, orang Mekah sendiri dah. Orang tempat-tempat lain, orang Najat, dia tak ada dengar hadis tu. Apa Nabi beritahu lewat je. Jadi bila Nabi memberitahu lewat, maknanya itu bukan berkenaan dengan khalifah sesudah Nabi wafat. Itu hanya merujuk kepada kepimpinan Sayyidina Ali semasa ke Yaman itu. Jadi maula tu, nak beritahu di sini maula tu tidak dengan makna khalifah, tidak dengan makna imam. Tetapi dengan makna yang kita sebut tadilah, pelindung penjaga, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Tu dia ada ayat-ayat yang menyebut maula, makna Allah pelindung penjaga. Maula juga dengan makna yang membebaskan hamba, Tuhan yang membebaskan hamba, dan dalam masa yang sama hamba yang dibebaskan oleh Tuhan pun dipanggil maula juga. Jadi dalam hadis ni, Allah dan Rasulnya merupakan penolong kepada orang yang tidak memiliki penolong. Nombor 55 tu, aku adalah wali kepada siapa yang tidak ada wali, dan mewarisi bagi sesiapa yang tidak ada waris. Maknanya Nabi ni, kalau kita tengok di sini, macam mana Nabi ni, dia kata aku ni mewarisi bagi orang yang tidak ada waris. Maknanya dia tak ada ashabul furu', tidak ada ashabah dah, dan tidak ada juga zawil arham. Maka Nabi yang mewarisi. Maksud Nabi yang mewarisi ni dalam konteks Nabi itu sebagai ketua negara. Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW tidak mewarisi harta. Atas kapasiti sebagai Nabi, Nabi tidak mewarisi harta. Tetapi Nabi mewarisi harta ni, kalau kata dalam hadis ni, atas kapasiti Nabi sebagai pemimpin negara. Bila kata pemimpin negara, buh dalam Baitul Mal tidak boleh guna untuk kepentingan peribadi. Nak beli jet kau, nak beli bil duit kau, tak boleh. Dia kena untuk rakyat. Nak buat jalan raya, nak buat apa lagi, jambatan, tu. Nak buat solar, sekolah, tu. Dia tidak dia tangan ke apa semua. Sebab hadis Nabi dah, Nabi tidak mewarisi harta tu. Ada cerita Fadak lah, tanah Fadak. Hak Nabi Abu Bakar kata, Nabi SAW bersabda, nahnu ma'asyiral anbiya la nuris wa la nuras ma tarakna sadaqah atau kama qala. Kami sekalian para nabi ini tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Maknanya kalau ada mak nenek, mak ayah dia tidak warisi harta mak ayah dia. Dan dia juga tidak diwarisi, mana anak-anak dia tu tidak mewarisi harta. Fatimah tidak ambil harta pusaka daripada Nabi. Aisyah tak ambil harta, Hafsah tak ambil. Tak ambil belaka. Jadi hak Nabi tinggalkan itu adalah sedekah. Ma tarakna sedekah. Jadi bila hadis ni Nabi kata Allah dan Rasul itu mewarisi harta orang Islam ni dengan maksud diletak dalam Baitul Mal. Sebab Nabi tu dia ada beberapa maqam orang panggil. Keadaan Nabi tu. Nabi bukan semata-mata Rasul. Tetapi ada aspek-aspek Nabi sebagai ibu bapa, Nabi sebagai qadi, Nabi sebagai guru, Nabi sebagai ketua negara, panglima perang, Nabi sebagai manusia biasa. Hak cerita hadis tu, hadis antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau Nabi tengok orang Madinah ni, dia apa ni? Dia takbir ni gapo tahu kita nak ayat. Kalau kita kahwin lah macam kita itu was halak tu. Benar halak. Mana nak suruh anak pertama tu jadi buah molek tu, kita kahwinkan.
Jadi Nabi tanya apa kalau tak buat tak boleh kau. Jadi sahabat pun tak buat. Dia ingat wahyu. Maka bila siapa tu biasa tak comel. Tak. Mengadu pada Nabi, Nabi kata, kamu lebih mengetahui urusan dunia kamu. Maknanya urusan dunia hak secara teknikal tu, tu kamu boleh fikir sendiri. Kamu boleh fikir sendiri. Maknanya Nabi tak campur tangan. Atas dasar ni jugalah hadis-hadis kalau kita baca dalam Kitabut Tib. Dah. Hadis-hadis yang kita baca dalam Kitabut Tib ni, sebahagian ulama kata itu adalah wahyu daripada Allah Ta'ala. Maknanya benda-benda tertentu ni yang dibuat ubat oleh Nabi tu. Sama ada itu adalah wahyu ataupun benda yang Nabi SAW warisi daripada orang Arab. Dah. Moga Nabi kan, masa dia sakit kena racun tu ada tabib mari memberi rawatan kepada Nabi. Dah. Dia sebut gotu-gon ni. Jadi dia ada tu. Maknanya perbuatan Nabi tu dia ada perbahasan juga, sama ada itu adalah wahyu dari Allah Ta'ala ataupun pengalaman manusia, pengalaman doktor-doktor. Maka sebab itulah kita ni tidak boleh terikat sangat dengan Kitabut Tib. Dalam Kitabul Hadis tu, dalam kitab-kitab hadis tu ada bab Kitabut Tib. Kadang-kadang kita tidak boleh terikat. Sebab setengah orang ni, kita pada dengan makanan sunnah ni ya, tak perlu dah pada doktor, tak perlu pergi hospital, pada dengan ni ya. Kata dia lah. Kalau tak ada mari nyakit kronik tak apa dah. Kalau kena kronik itu tak boleh. Lepas tu timbullah ubat. Makan ni 20 ubat, 20 penyakit boleh rawat. Hebat tu. Hebat. Tapi dia pun benarnya proses juga. Proses ni tidak benar-benar apa hak seperti dalam hadis. Dan bapa saudara sebelah ibu adalah pewaris kepada sesiapa yang tidak mempunyai ahli waris. Nombor 56 ni. Hadis ini menjadi dalil bagi golongan yang berpendapat bahawa zawil arham mewarisi harta si mati jika tidak ada pewarisnya. Dalam Quran pun ada, wa ulul arhami ba'dum aula bi ba'din fi kitabillah. Ada hubungan rahim tu, kerabat tu, di antara mereka tu ada yang lebih hampir, lebih patut, lebih dekat antara satu sama lain. Fi kitabillah. Itu ada dalam ketetapan kitab Allah. Jadi bila tidak ada pewarisnya, sama ada ashabul furu' atau asabah, ini merupakan pusaka bagi sebelah ini merupakan pusaka bagi bapa saudara sebelah ibu. Mana hadis ni menjadi dalil bahawa bapa saudara sebelah ibu dan zawil arham lain mendapat bahagia dia. Pendapat ini diriwayatkan daripada Umar Al-Khattab, Ali bin Abi Talib dan lain-lain. Pendapat ini merupakan pendapat mazhab Hanafiyah dan Hanabilah serta pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i. Pendapat tidak utama lah. Kalau mengikut pendapat utama dalam mazhab Syafi'i, dia tak pakar ni. Mahkamah pun rasa pun tak pakar juga pendapat ni. Pak saudara tu tak dapat. Dia tu rugi pada Baitul Mal. Maksudnya bukan kata boleh selit pak saudara sebelah ibu ni dalam keadaan ada ashabul furu', dia tak dapat. Cuma bila tak ada, bila tak ada ashabul furu', tak ada asabah, dialah dapat. Tapi kalau ashabul furu' ada, asabah ada, pak saudara sebelah mak ni tak boleh nak selit, tak boleh. Ini dalam kes kalau tak ada ashabul furu', tak ada asabah. Jadi pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i, dia sama dengan Hanafiyah dan Hanabilah. Selain itu, ia merupakan pendapat yang dijadikan fatwa di kalangan ulama kemudian dalam mazhab Syafi'i. Ulama kemudian mutaakhirin lah, mutaakhirin Maliki, dengan syarat ini, dengan syarat tidak ada ashabul furu', tidak ada asabah. Dan juga disokong oleh Ibnul Qayyim.
Imam Tirmizi berkata dalam bab ini ada diriwayatkan daripada Aisyah dan Miqdam bin Ma'di Karib. Mana bila Imam Tirmizi riwayat menyebut di dalam bab ini ada riwayat daripada sahabat-sahabat tu, sahabat ni, jadi semua ni menunjukkan kepada kita bahawa hadis ni dia ada syawahid dipanggil. Ada sokongan lah, ada sokongan daripada sahabat yang lain. Maknanya dalam bab ni bukan seorang sahabat saja yang meriwayatkan, ada. Cuma dalam keadaan matan tu dia ada sedikit sebanyak berbeza, tapi asal makna tu lebih kurang. Hadis ini adalah hadis hasan. Jadi Imam Tirmizi menilai sebagai hadis hasan. Kalau nota tu dalam Naskhah Tuhfatul Ahwazi Maulana Abdul Rahman Mubarakfuri dah dinyatakan sebagai hasan saja. Demikian juga dinukilkan oleh Al-Mizzi dalam Tuhfatul Atraf, Tuhfatul Ashraf, betul Tuhfatul Ashraf, Tuhfatul Ashraf Bima'rifatil Atraf, gitu dia punya nama sebenar kitab tu, Tuhfatul Ashraf Bima'rifatil Atraf. Hadis ini dinilai sebagai hasan berdasarkan kepada syawahid. Maknanya kalau tengok kepada syawahid ada ni, hadis Aisyah Ma'di Karib dan dalam Abu Daud dan Buraidah dalam Abu Daud juga. Jadi hadis ni dikira sebagai hasan. Jadi hadis ni Imam Tirmizi kata hadis hasan. Nombor 59 tadi tu, hadis ni adalah hadis hasan. Tapi dalam setengah cetakan ni dia kata hasan sahih. Hasan sahih. Jadi sama mengikut Dr. Bashar Awad, dia kata hasan saja. Kalau kata hasan sahih tu khata', salah, tak tepat. Tapi masalahnya hadis ni hasan ke tak sahih ke, hasan sahih ke, dia ada masalah ni hadis ni, perawi dia. Sebab perawi yang pertama tu dalam nombor 53 tu Abdul Rahman Ibnul Harith. Abdul Rahman Ibnul Harith. Abdul Rahman Ibnul Harith Ibni Ayyash. Beliau seorang yang ditinggalkan hadisnya, kata Imam Ahmad. Nasai kata dia tidak kuat. Abu Hatim mengatakan dia adalah syekh. Boleh kira lah syekh ni. Dalam Takrib, Hafiz Ibn Hajar mengatakan beliau seorang yang soduk tetapi banyak waham, banyak keliru. Ada juga disebutkan dia ni Abdul Rahman bin Harith ni dia dhaif bila mana dia bersendirian. Maknanya kalau ada ia turut meriwayatkan bersama dengan dia, tak apa. Tapi masalahnya hadis ni dia bersendirian, tafarrud dia. Dia bersendirian meriwayatkan daripada Hakim bin Hakim. Tapi Hafiz Ibn Hajar tu dia kira soduk tapi banyak waham. Tak kagum mana lah, soduk tu mana benar dah, tapi kena beringat lah dia banyak waham. Maknanya dia bukan seorang yang teliti dalam hadis dia, mana bukan kelas tinggi lah. Sebab soduk tu dia sesek dah bau. Alah ke tajrih, alah ke dhaif. Kemudian seorang lagi dalam nota 54 tu, Hakim bin Hakim dalam terjemah itu Hakim bin Abbad. Boleh juga tapi asalnya Hakim bin Hakim lah, bin Abbad tinggal tu. Hakim bin Hakim ni Ibnu Sa'ad mengatakan beliau seorang yang sedikit hadisnya dan ulama tidak berhujah dengan dia. Tak banyak dia riwayat. Demikian juga yang dikatakan oleh Ibnu Abi Hatim, anak kepada Abu Hatim tadi. Ibnul Qattan berkata tidak diketahui keadaannya, mana majhul. Dalam Takrib, Hafiz Ibn Hajar mengatakan beliau seorang yang soduk, mana tak kuat mana. Jadi mana pun hadis ni dia bermasalah lah. Ada kekurangan tu.
ada kekurangan pada Abdul Rahman Ibn Al-Harith tadi. Tambah pula ni Hakim bin Abbas ni pun tak apa kemah juga. Tapi bapa Imam Tirmizi kata sebagai hasan. Jadi kalau mengikut tarikh Imam Tirmizi hasan ni, dia hadis yang perawi yang tidak berapa kuat juga. Cuma dia tidaklah dituduh berdusta. Cuma dia ada sedikit sebanyak masalah pada ingatan dia, dhabit dia. Hafiz Ibn Hajar kata ada waham. Mana dia ni dari segi akidah tak ada masalah. Tidak muttaham sebagai berdusta, cuma tidak berapa dhabit, tidak berapa teliti dalam periwayatan dia. Jadi naik juga jadi hasan, boleh diterima buat hukum, boleh jadi dalil juga disebabkan ada syawahid tadilah. Ada sokongan tadi. Ada sokongan yang diisyaratkan oleh Imam Tirmizi daripada Aisyah, Miqdam dan Ma'di Karib tadi. Jadi hadis Aisyah ni mana? Itu hadis lepas pada ni. Hadis lepas pada ni. An Tawus an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khalu warithu man la warithalah. Ia ada sokongan hadis ni. Boleh buat sedarlah, boleh jadi sokongan riwayat ni kepada hadis tadi. Dan pada hakikatnya hadis 2104 ni pun tak apa kemah juga. Iaitu ada perawi dia tu dalam nota nombor 60 tu, Ammar bin Muslim. Ammar bin Muslim Al-Janadi Al-Yamani. Beliau adalah perawi dalam Sahih Muslim. Bagaimanapun kedudukan beliau menjadi pertikaian, Imam Ahmad kata dia dhaif. Begitu juga satu riwayat daripada Ibnu Ma'in. Dalam riwayat lain beliau mengatakan, jadi Ibnu Ma'in mengatakan bahawa tidak mengapa dengannya. Tak apa kukuh juga. La ba'sa bihi, bolehlah. Kata bolehlah. An-Nasai mengatakan beliau tidak kuat. Laisa bil qawi. Ibnu Hibban menyenaraikannya dalam kitab Thiqah. Dia ni termasuk dalam perawi thiqah juga mengikut senarai Ibnu Hibban. Tapi kita kena ingatlah, Ibnu Hibban ni dia penilaian dia tu tidak berapa kuat lah. Orang kata napih dia tu luah doa. Luah doa napih dia tu. Dia tidak macam Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Tak. Napih Yahya ni aluhna, payah nak lepas. Tapi Ibn Hibban ni luah doa, banyak boleh lepas. Kemudian Hafiz Ibn Hajar merumuskan beliau seorang yang saduk tetapi banyak waham. Tak kemah jugalah, tapi tak apalah, asalkan tidak dituduh dengan bid'ah, dengan fahaman-fahaman yang menyimpang daripada ahli sunnah wal jamaah. Tidak dituduh berdusta, tak apa, selagi tidak dituduh sebagai berdusta. Kalau hak lagu tuduh, tak boleh nak buat sokongan dah. Tapi kalau lemah dari sudut ingatan, tidak ada pertikaian dari sudut keadilan dia tu, dari sudut agama dia, fahaman akidah dia, tak apa, boleh cari sokongan lagi. Jadi hadis Aisyah ni adalah hadis gharib, kata Imam Tirmizi. Jadi gharib di sini, dia ada cerita juga. Nombor 61, ada perbezaan pada naskah berhubung penilaian Imam Tirmizi ini. Al-Mizzi menyebut sebagai gharib sahaja, sedangkan yang lain menyatakan hasan gharib. Hasan gharib. Macam Dr. Bashar, dia kata gharib sahaja. Gharib sahaja. Jadi kalau kata gharib sahaja apa? Dikatakan gharib kerana tidak diriwayatkan sebagai musnad Aisyah. Maknanya tidak diriwayatkan daripada Aisyah kecuali melalui sanad ni, iaitu melalui sanad Ibnu Juraij daripada Ammar bin Muslim daripada Tawus daripada Aisyah. Maknanya Ibnu Juraij bersendirian. Maknanya tak ada gu. Maknanya Ammar bin Muslim tu tak ada orang lain yang meriwayatkan daripada dia kecuali Ibnu Juraij saja. Mana ramai-ramai anak murid Ammar bin Muslim tu Ibnu Juraij seorang. Jadi hadis gharib
pada sanad, tidak pada matan. Mana sanad gharibnya, matan tidak gharib, sebab matan tu ada hak tadi. Mana matan tu ada juga orang lain riwayat. Mananya riwayat Omar tadi. Waktu tu matan tidak gharib. Jika diterima naskah yang menyatakan hadis ini hasan gharib, maka hasan disebabkan adanya syawahid dalam bab ini. Ada sokongnya lah. Mana sokongnya dalam riwayat Ibnu Majah, hadis Umar, dan juga hadis sebelum pada ni lah, hadis 2103. Dia saling jadi syawahid antara satu sama lain. Sebahagian mereka memursalkan hadis ni dengan tidak menyebutkannya daripada Aisyah. Ada juga perawi yang kata hadis ni daripada Taus, daripada Nabi, tersebut Aisyah. Ada juga. Jadi para sahabat berselisih pendapat dalam hal ini. Maka sebahagian mereka memberikan pusaka kepada bapa saudara sebelah ibu, ibu saudara sebelah ibu, dan ibu saudara sebelah bapa. Kebanyakan ulama berpendapat berdasarkan kepada hadis ini, itu memberikan harta pusaka kepada zawi arham. Adapun Zaid bin Sabit, beliau berpendapat bahawa tidak diberikan warisan pusaka kepada mereka, sebaliknya menyerahkan hartanya itu kepada Baitul Mal. Maknanya pak saudara sebelah mak ni dia tak dapat, mengikut pendapat Zaid bin Sabit. Dia tak pakai hadis ni. Sama ada dia tahu atau tidak, wallahu alam lah. Tapi kalau kita baca dalam hadis-hadis, hak paling alim tentang faraid siapa dia? Zaid bin Sabit. Wa afraduhum Zaid ibnu Sabit. Hak paling mahir dalam bab faraid ini Zaid bin Sabit. Maka sebab itulah mazhab Syafi'i dia kira pendapat Zaid bin Sabit ni lebih kuat lagi. Dia tak pakai hadis ni. Jadi serah kepada Baitul Mal. Dan nak suruh kepada Baitul Mal ni dia ada syarat dia. Kalau Baitul Mal tu terurus dengan molek. Kalau Baitul Mal tu tak dipegang oleh penyanggak tak boleh. Dia kena suruh kepada kalau macam katalah, macam kalau kita baca syarah ni, setengah syarah tu dia bau India kan, syarah Tufatul Awazi ni orang India. Tak, dia duduk sebagai minoriti di bawah negara India tu. Jadi Baitul Mal tu dia tidak diurus oleh kerajaan. Dah, moga orang minoriti kan. Jadi mungkin dia diurus oleh organisasi NGO ke, parti politik ke, dah, ataupun pihak madrasah. Sebab kalau India Pakistan ni, India, mana diurus oleh yayasan lah, oleh madrasah lah. Jadi bagi pada madrasah yang urus. Seperti mana zakat tu bagi fisabilillah, suruh kepada madrasah. Mondok lah kalau kita. Tapi kalau kita ni, kita ada kerajaan, dah, ada pentadbir Baitul Mal yang tersusun, kena wui lah pada kerajaan. Suruh pada kerajaan. Dia boleh lebih tahu nak suruh ke mana, bagi lebih bermaslahat. Wallahu a'lam. Wa akhir da'wana.